Salam sejahtera dan selamat kembali ke Cikgu Ivan Tan. 大家早上好. Hari ini saya telah jemput penyelaras bahasa Mandarin di College Vocational Kudat, iaitu Cikgu Emily, bersama saya untuk membimbing pelajar di topik ketiga ini, iaitu di hospital. Nah, sekiranya suara video ini terlampau rendah, boleh juga kamu memakai headset untuk mendengar dengan lebih jelas. Dan juga ini dapat membantu kamu elakkan daripada gangguan luar sana. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus mula kelas hari ini ya. 单元3在医院. 大家好 Salam sejahtera semua. 感谢大家出席今天的课程. Terima kasih kerana menghadiri kelas pada hari ini. Sebagai permulaan, kita akan belajar rangkai kata yang berkaitan dengan topik di hospital. Untuk bahagian ini adalah rangkai kata yang akan kamu guna apabila berjumpa dengan doktor. Okey, dalam bahasa Mandarin, berjumpa dengan doktor dipanggil 看医生. 看医生. 看 membawa maksud berjumpa. 医生 membawa maksud doktor. 看医生 membawa maksud berjumpa dengan doktor. Betul? Okey. Dalam jadual ini, perkataan pertama ialah 医生. 医生 yang membawa maksud doktor. Okey. So, apabila kamu mau panggil doktor, kamu akan panggil 医生. 医生. Okay. So, next, perkataan kedua ialah 不舒服. 不舒服. Perkataan ini membawa maksud kurang sihat. Tapi, dia juga membawa maksud tidak selesa. Okay. 不 membawa maksud tidak. 舒服 membawa maksud selesa. Tapi dalam konteks ini, di mana kamu berjumpa dengan doktor, kamu terasa kurang ataupun tidak selesa, maksudnya kurang sihatlah. Okay? Next, perkataan ketiga. 头痛. 头痛 yang membawa maksud sakit kepala. Okay? 头 membawa maksud kepala. 痛 membawa maksud sakit. Okay? 头痛 maksudnya sakit kepala. Perkataan seterusnya ialah 累. 累 yang membawa maksud letih. Okey. Perkataan kelima ialah 体温. 体温 yang membawa maksud suhu badan. Okey. 体 ini berasal daripada perkataan 身体 yang membawa maksud badan. Okey. 身体. Okey. 温 ini berasal daripada perkataan 温度. 温度 yang membawa maksud suhu. So, apabila dua perkataan ini bergabung, rangkai kata ini membawa maksud suhu badan. Okey. Next. Di sebelah ini ialah 发烧. 发烧 yang membawa maksud demam. Okey. Seterusnya 打针. 打针 yang membawa maksud menyuntik. Okey. Seterusnya 吃药. 吃药 yang membawa maksud makan ubat. Okey. 吃 kamu memang sudah belajar kan maksud dia makan. Okey. 药 ialah ubat. Apabila dua perkataan ini bergabung, dia akan menjadi satu rangkai kata yang membawa maksud makan ubat. Okey. Seterusnya 病假单. 病假单. Okey, bila kamu berjumpa dengan doktor, apa yang kamu perlu ambil dari doktor jika kamu merasa sangat kurang sihat? Yaitu surat cuti sakit. Okey, dalam bahasa Mandarin kita panggil 病假单. Okey. 病 ialah sakit. 假 membawa maksud cuti. Tan membawa maksud surat.
So, apabila 3 perkataan ini bergabung, ia akan menjadi rangkai kata yang membawa maksud surat cuti sakit. 病假单 Okey. Seterusnya, 请假 Okey, bila kamu sudah dapat surat cuti sakit tu, apa yang kamu perlu buat ialah minta cuti daripada sekolah ataupun daripada jabatan kamu, apa-apalah. Okey. Maksud dia ialah minta cuti. 请假 请 minta 假 cuti. Okey. 请假 membawa maksud minta cuti. Jadi sekarang kita akan sambung dengan dialog mengenai kan isheng. Okey, dan topik ini kamu kena ambil perhatian sebab topik ini kerap keluar sebagai ujian lisan tahun akhir. Okey. So dua orang, seorang akan jadi isheng, seorang akan memainkan peranan sebagai sanmei. Okey. Jadi semasa baca dialog, kita tidak perlu ulang karakter ataupun watak nama watak tersebut, ya. Kita terus masuk kepada dialog sahaja. Cikgu akan mula sekarang. Jadi pelajar diminta untuk ikut sama-sama membaca selepas cikgu baca, ya. Sekiranya terlampau cepat, pelajar boleh kasih ubah kelajuan video ini supaya boleh ikuti. Dan sekiranya kamu rasa terlampau lambat cikgu cakap, kamu rasa tak biasa dengar, kamu boleh kasih cepatkan kelajuan video ini. Selepas cikgu baca setiap ayat, cikgu akan berhenti sekejap supaya kamu boleh ulang. Tetapi kalau masa yang diperuntukkan tu terlampau sikit, kamu boleh pause video ini supaya kamu boleh latih. Okey, cikgu akan mula daripada isheng. Ni nali bu shufu. Ni nali bu shufu. Okey. Cikgu akan pencet di sini ni 哪里不舒服 三美 jawab 我头痛觉得很累我头痛觉得很累 disambung 过来我给你量体温过来，我给你量体温。医生怎么样？医生怎么样？38度，有点发烧。38度，有点发烧。Okey, cikgu akan terangkan sepintas lalu apa yang dibincang oleh dua orang ini, ya. Jadi doktor, bila kamu berjumpa dengan doktor, jadi doktor akan tanya kamu, ni kamu, nali mana, ushufu tidak sihat. Jadi maksudnya doktor sedang tanya mana yang kamu tidak sihat tu. Jadi sanmei jawab, 我头痛 saya sakit kepala. 觉得 rasa 很累 letih. Okey, jadi ayat penuh, saya sakit kepala, rasa sangat letih. 很 adalah sangat, ya. Lepas tu diikuti isheng, dia tanya lagi, 过来 datang ataupun mari. 我给你量体温 biar saya 给你 bagi kamu 量 ukur 体温 suhu badan. Okey, jadi maksudnya ayat penuh dia, mari biar saya ambil suhu badan kamu. Jadi sanmei tanya, 医生 doktor 怎么样 macam mana? 医生 jawab 38度 38 darjah Celsius 有点发烧 ada sikit demam. Jadi sekarang kalau kamu adalah memandangkan kita mengalami masalah COVID kan, kalau kamu diukur 38 darjah Celsius, itu bahaya. Sebab kamu berisiko sekiranya kamu pernah berkumpul ataupun pernah
pergi ke tempat yang ada jangkitan COVID. Jadi pastikan kamu ikut SOP semasa kamu di luar sana ya. Okay. Kita sambung skrip tadi sebab skrip tadi belum habis lagi. Jadi sambung lagi, San Mei akan tanya, 需要打针吗？需要打针吗？ Dia tanya, perlu suntikan tak? 医生 jawab, 不用，吃药就可以了。不用，吃药就可以了。Okay, dia kata tidak perlu. Makan ubat pun cukup sudah. 不用 tidak perlu. 吃药 makan ubat. 可以 boleh. Okay, San Mei sambung. 可以给我病假单吗？我需要请假。可以给我病假单吗？我需要请假。可以 maksudnya boleh. 给我 beri saya. 病假单 adalah sijil sakit ataupun surat sakit. Ma maksudnya dia sedang tanya kebenaran. Jadi boleh tak ataupun bolehkah bagi saya surat sakit? 我 saya 需要 perlu 请假 ambil cuti. Okey, jadi saya perlu ambil cuti. Sangat direct. Jadi ayat terakhir, 可以我给你一天的病假。可以我给你一天的病假。 Boleh? 可以 boleh. 我 saya 给你 beri kamu 一天 sehari 的病假 surat sakit ataupun sakit, cuti sakit. Okay. Jadi boleh saya akan bagi kamu sehari cuti sakit. Ini adalah ayat yang dibincangkan dalam petikan pertama ini. Dan masa ujian lisan nanti juga dia ada petikan yang sebegini. Kamu perlu baca, lepas tu berdasarkan petikan ini akan perlu kamu jawab soalan yang cikgu akan tanya. Jadi bahagian tu akan kita bincang di bahagian ketiga, di mana cikgu Emily akan bersama kamu untuk jawab soalan berdasarkan petikan nanti ya. Untuk bahagian ini merupakan rangkai kata yang akan kamu guna apabila kamu pergi melawat sakit. Okay. Melawat sakit dalam bahasa Mandarin dipanggil tan ping. Tan ping. Tan membawa maksud melawat. Ping membawa maksud sakit. Tan ping membawa maksud melawat sakit. Okay. Dalam jadual ini ada 7 rangkai kata yang akan kamu belajar untuk modul ini. Okay, mari kita masuk perkataan pertama di sebelah kiri ini adalah melawat. Okay. Tadi itu tan ping, melawat sakit kan? Perkataan tan itu daripada perkataan tan wang. Tan wang yang bermaksud melawat. Okay. Apabila kamu pergi melawat, biasanya kamu akan bawa buah-buahan kan? Okay. Kenapa buah-buahan? Kerana buah-buahan meningkatkan imunisasi pesakit. Jangan cakap pesakit sajalah, semua orang lah. Okay? Dalam bahasa Mandarin, buah-buahan dipanggil 水果. 水果. Okay? So, biasanya sebelum seseorang pesakit itu pergi ke hospital, dia mesti ada simptom-simptom sakit. Untuk modul ini adalah simptom dia ialah muntah. Okay. Muntah dalam bahasa Mandarin dipanggil 呕吐. 呕吐. Okay. Jadi apa yang segera diorang buat selepas diorang ada simptom ini? Okay. Segera dalam bahasa Mandarin ialah 赶紧. 赶紧. So, selepas diorang pergi ke hospital, mereka disyaki mendapat sakit seperti
keracunan makanan. Okay. Itulah sebab diorang muntah-muntah kan. Okay. Keracunan makanan dalam bahasa Mandarin ialah 食物中毒. 食物中毒. Okay. Dua perkataan ini ataupun rangkai kata ini membawa maksud keracunan makanan. Okay. 食物 adalah maksud makanan. 中毒 membawa maksud keracunan. Okay. Bila dia bergabung, dia jadi satu rangkai kata yang membawa maksud keracunan makanan. 食物中毒. Okay. Kenapa keracunan makanan? Adalah disebabkan makanan tidak bersih. Okay. Tidak bersih dalam bahasa Mandarin ialah 不干净. 不干净. Okay. 不 membawa maksud tidak. 干净 membawa maksud bersih. 不干净 membawa maksud tidak bersih. Okay. Jadi apabila kamu mau cakap makanan tidak bersih ialah 食物不干净. 食物不干净. Okay. Membawa maksud makanan tidak bersih. Okay. Lepas itu kamu akan tanya siapa yang menjaga kamu di sini kepada pesakit itu. Okay. Menjaga dalam bahasa Mandarin ialah 照顾. 照顾. Okay. 谁照顾你? Siapa yang menjaga kamu? Gitu. Okay. Seterusnya dalam slide sebelah adalah merupakan ayat-ayat yang akan digunakan apabila kamu pergi melawat sakit. Baiklah, mari kita sambung dengan petikan kedua, iaitu mengenai tanping, melawat pesakit. Okey, kita nak melawat pesakit sekarang. Jadi, ada dua orang, Xiaoming, Hasan, juga kamu boleh cari kawan kamu berpasangan dengan kamu. Kalau peperiksaan, sebab peperiksaan ujian lisan adalah seorang saja semasa menjalankan peperiksaan. Jadi, kamu perlu memainkan kedua-dua watak. Dan bagaimana kamu nak latih adalah, bila kamu baca petikan ni, watak tidak perlu dibaca. Kamu hanya baca apa yang disebut sahaja. Kamu boleh, untuk lebih senang, kamu boleh katakan, okey, untuk kali pertama, kamu akan sebut nama orang yang terlibat. Lepas tu, yang lain tu kamu sambung saja tanpa sebut nama mereka. Okey. Jadi, hari ini, dua watak yang terlibat, Xiaoming. Okey, Xiaoming dengan Hasan. Okey, dua kawan. Okey, kita akan mula baca petikan. Ni 还好吗？ Hasan. 你还好吗？ Hasan. Okay. Sambung dengan Hasan. 我还好，谢谢你来探望我。Okay. 我还好，谢谢你来探望我。Okay. Nanti coba akan jelaskan apa yang dibincang dalam petikan ini. Jadi kita sambung. 这是我带来给你的水果。sorry. Sepatutnya 的 sampai 的 Okay. Jadi 这是我带来给你的水果。Okay. Coba baca sekali lagi. 这是我带来给你的水果。Hasan jawab, 谢谢你。小明，你怎么会突然进医院呢？你怎么会突然进医院呢？昨天下午我呕吐不停，妈妈赶紧送我进医院。昨天下午我呕吐不停，妈妈赶紧送我进
医院. Okey. Jadi kalau kamu tengok di dalam nota, petikan belum habis lagi, tidak apa. Cikgu akan terangkan ini dulu baru kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Okey. Jadi cikgu akan sekarang jelaskan apa yang dimasukkan dari ayat ke ayat ya. Okey. Xiaoming dia tanya, ni kamu hai hao ma? Okey lagi. Hasan, maksudnya sedang Xiaoming bercakap dengan Hasan, dia tanya kabar, apa kabar ataupun okey tak kamu? Jadi Hasan jawab, saya okey. 我还好. Saya okey. 谢谢你. Terima kasih. 来 datang, 探望 melawat. Okey. Jadi ayat penuh, saya okey lagi. Terima kasih datang melawat saya. Okey. Xiaoming, 这是 inilah saya 带来 bawa 给你的 bagi kamu 水果 buah-buahan. Jadi maksudnya ini adalah buah-buahan yang saya bawa untuk kamu. Okey? Memang kalau kamu perasan susunan ayat bahasa dengan Mandarin ni dia akan ada sedikit berbeza dalam urutan dia. Jadi bila kita translate satu persatu tu, kita kena fikir bahasa juga tata bahasa juga di bahagian bahasa Melayu semasa kita nak buat translation. Okey, sebab itu walaupun cikgu translate satu persatu dan bila cikgu gabungkan semuanya, cikgu akan baca dengan ayat yang berlainan. Okey. Tapi dia membawa maksud yang sama lah. Okey. Lepas tu sisi ni, apa cikgu terjelas lagi lah kan, sebab faham lah kan. Okey, sebab okey, kita akan sambung Xiaoming, ni kamu 怎么会? Kenapa? Akan. Kenapa akan? Okey, 怎么会? 突然 tiba-tiba 进 masuk 医院呢 ke hospital. Kenapa kau tiba-tiba masuk hospital? Okey, jadi ini dalam ayat penuh ya. Dan Hasan akan jawab 昨天 semalam 下午 petang saya 呕吐不停 muntah dan tidak pandai berhenti. Okey, dia bukan asyik muntah, okey dari jam 1 muntah sampai pukul 2 tanpa berhenti lah ya. Tapi so time to time lah dia muntah. Okey, lepas muntah keluar sekejap dia masuk balik muntah ya. Okey. Okey, mama ataupun ibu, emak, alright. 赶紧 segera 送我 hantar saya 进医院 masuk hospital. Jadi ayat penuh dia. Kemarin petang saya muntah maka dan tidak pandai berhenti, maka mama saya segera hantar saya ke hospital. Okey, lebih kurang situasi macam tu. Dan kita akan sambung ke bahagian seterusnya. Okey. 怎么会这样呢？怎么会这样呢？医生说我食物中毒，应该是昨天早上吃了不干净的食物。医生说我食物中毒，应该是昨天早上吃了不干净的食物。你要好好照顾身体。你要好好照顾身体。Okey, di sini Hanifin ni ada sedikit berubah ya, sebab bila dua perkataan yang sama dia gabung tu, perkataan kedua tu dia akan baca sebagai nada yang tanpa simbol. Okey, jadi maksudnya kita tak triangle sepintas lalu. Sebab tu cikgu baca tadi, cikgu bukan sebut sebagai hao-hao, tapi cikgu sebut sebagai hao-hao. Okey. 好的，谢谢你来探望我。好的，谢谢你来探望我。不客气，这是应该的。不客气，
这是应该的. Okey. Jadi kita tengok maksud yang dibawa dalam petikan ini. Jadi Xiaoming dia tanya, 怎么会这样呢? Kenapa begitu? Okey. 怎么会 itu kenapa, 这样呢 begini. Okey. Tapi biasanya kita tanya orang, kita takkan kata kenapa begini. Biasanya kita guna kenapa begitu. Tapi macam mana pun boleh lah kan. Fahamlah maksudnya. Okey, lepas tu Hasan pun jawab, 医生说, doktor kata, saya 食物中毒. 食物tu makanan, 中毒 kena racun. Okey, maksudnya food poisoning lah. Mungkin dia kena lalat ke ataupun sudah basi ke. Okey, jadi kita sambung. 应该是 rasanya 昨天早上 kemarin pagi 吃了 makan telah makan 不干净的 tidak bersih 食物 makanan. Jadi ayat penuh dia. Doktor kata saya keracunan makanan. Rasanya kemarin pagi telah makan makanan yang tidak bersih lah. Okey, jadi Xiaoming pun jawab lagi, 你要好好照顾身体. Maksudnya kamu perlu menjaga diri dengan baiklah. Hasan pun jawab, 好的, baiklah. 谢谢你, terima kasih. 来 datang 探望我 melawat saya. Xiaoming 不客气, sama-sama. 这是应该的. Ini patutlah macam tu. Okey, ataupun ayat yang lebih sesuai mungkin kita jawab sama-sama. Ini tak apalah, benda ni biasa saja. Macam itulah. Okey. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian latihan untuk modul ini. 根据文章 berdasarkan petikan ataupun dalam konteks ini ialah dialog yang kamu sudah belajar. 回答问题 jawab soalan. Okey, kita tengok soalan pertama. 三美哪里不舒服? 三美哪里不舒服? Maksudnya, di manakah San Mei rasa kurang sihat? A. 头痛 头痛 B. 咳嗽 咳嗽 C. 呕吐 呕吐 Okey, mari kita tengok petikan sebelum ini. Manakah perkataan 不舒服? Betul. Di bahagian 医生. Okey. Dialognya ialah 你哪里不舒服? Seterusnya, siapa yang menjawab? Betul, San Mei. Apa yang dia jawab? 我头痛，觉得很累。我头痛，觉得很累. Maksudnya, saya sakit kepala, rasa sangat letih. Okey. Jadi, jawapannya ialah betul. A. 头痛. Maksudnya, sakit kepala. Okey, mari kita tengok B. Maksudnya, 咳嗽. Ialah batuk. C. 呕吐. Maksudnya muntah. Okey, seterusnya. Mari kita masuk ke soalan kedua. 小明去哪里探望哈山? 小明去哪里探望哈山? Okey, maksud untuk soalan ini ialah Xiaoming pergi ke mana melawat Hasan. Xiaoming pergi ke mana melawat Hasan. A. 学校
学校 B 操场 操场 C 医院 医院 Jawapannya ialah betul, C 医院 Okey, mari kita tengok A 学校 maksudnya sekolah. B 操场 maksudnya padang. Okey, seterusnya soalan ketiga. 谁呕吐不停？为什么？谁呕吐不停？为什么？ Okey, maksudnya ialah siapa yang muntah tidak berhenti-henti? Kenapa? 谁呕吐不停？ Siapa yang muntah tidak berhenti-henti? 为什么？ Kenapa? Okey, mari kita tengok ketikan. Di manakah tulisan 呕吐不停? Yes, betul. Ini bahagian Hasan. Okey, Hasan bercakap, 昨天下午我呕吐不停. Maksudnya, kemarin petang saya muntah tidak berhenti-henti. Okey. Kenapa? Kenapa? Apa masalah dia? Betul. 医生说我食物中毒。医生说我食物中毒. Maksudnya ialah dokter cakap saya keracunan makanan. Okey, jawapan dia 谁呕吐不停? Siapakah yang muntah tidak berhenti-henti? Yes, Hasan. 为什么? Kenapa? Betul. 因为他食物中毒. Kerana dia keracunan makanan. Baiklah, sekarang kita masuk ke bahagian terakhir, kan tu tian chong. Dan ini adalah juga bahagian yang suka ditanya semasa peperiksaan. Ini bukan lisan lagi, tapi teori, peperiksaan bertulis. Jadi, dia akan bagi kamu perkataan dan kamu kena berdasarkan gambar, pilih perkataan yang sesuai untuk membawa maksud gambar tersebut. Ataupun dia bagi gambar kepada kamu dan dia bagi kamu dua ayat, pilih ayat yang sesuai dengan gambar tersebut. Okey, jadi kita tengok ayat pertama. Okey, 我带. So ada gambar. Ini gambar apa? Buah-buahan kan? Okey, nanti kita cari mana satu buah-buahan ya. 去. Lepas tu ada gambar lagi. Okey, ini kita tengok pun tahu sudah. Ini di hospital. 探病. Okey, jadi kita kena isi tempat kosong untuk gambar dan juga hospital itu. Jadi kita fikirlah. Kita tengok di sebelah kanan di mana kita ada perkataan disediakan. Okey, daripada perkataan pertama, 医生. Okey, kepada kamu yang lupa sudah 医生 tu apa, kamu boleh rujuk kepada depan di mana rangkai kata. Ada dua bahagian rangkai kata, kamu boleh tekan terus di bahagian description box untuk lompat balik ke sana untuk tengok apa dalam bahasa 医生 ini adalah. Okey. Kedua, 吃药. Ketiga, 打针. Keempat, 医院. Dan kelima, 水果. Jadi, selepas kamu tengok dari sana, kamu akan nampak buah-buahan adalah 水果 dan hospital adalah 医院. Okey, jadi ayat penuh dia adalah 我带水果去
医院探病. Okey, saya bawa buah-buahan pergi ke hospital untuk melawat kawan ataupun melawat pesakit. Baik. Kita tengok ayat kedua. 生病时, lepas tu ada seorang perempuan sana. Ini siapa dia? Doktor lah kan? Okey. 给我, beri saya. Tengok yang selepas tu. Ada jarum sana. Jadi maksudnya kita kena suntikan. Jadi bila kita tengok gambar, kita tahu kita nak cari doktor dengan suntikan punya bahasa Mandarin. Jadi kalau kamu tak pasti antara 医生吃药 dengan 打针 mana satu lebih sesuai, boleh rujuk balik kepada rangkai kata, bahagian rangkai kata dan carilah perkataan yang sesuai. Okey. Jadi di sini cuba terus paparkan jawapan. 生病时 doktor adalah 医生. Okey. Suntikan 给我打针. Okey. 生病时医生给我打针. Okey. Dan bila kita tengok ayat ketiga, satu pilihan saja yang tinggal. Jadi automatically kita tahu itulah jawapan kamu. Jadi papa 为弟弟吃药. Okey. Papa 为弟弟吃药. Okey. Jadi sebenarnya saya rasa gambar ni kurang sesuai sebab ayat ni dia kata bapa yang sedang suap adik makan ubat. Tapi ini adik makan ubat tu sendiri. Tak apalah. Tapi memandangkan dia nak fokus kepada perkataan makan ubat saja. Jadi bolehlah terima. Alright. Jadi inilah bahagian untuk kan tu tian chong bagi modul ketiga. Dan juga kamu boleh latih. Carilah gambar lain yang dan praktislah dengan rangkai kata itu. Sudahlah kita sampai ke penghujung video hari ini. Jadi harap yang di luar sana, kalau kamu mendapati video ini dah sangat membantu, berkongsilah dengan kawan-kawan kamu, sharekan video ini kepada kawan-kawan kamu, dan kepada yang belum subscribe, sila subscribe dan like video ini untuk memberikan sokongan kepada kami yang usahakan video ini. Dan juga jangan lupa kasih bukakan loceng tersebut di sebelah tepi subscribe itu supaya notifikasi boleh kamu dapat nanti bila ada video yang baru muat naik ke dalam channel Cikgu Eventan. Dan pada waktu yang sama, jangan lupa memberi sokongan kepada semua para cikgu di dalam Akademi YouTuber yang sedang berusaha memberikan tuition percuma di atas talian semasa PKPB ini yang dijalankan di banyak tempat di Malaysia. Sebab banyak kelas kita sekarang terganggu, tidak dapat kita jalankan kelas di sekolah. Jadi kita terpaksa cari tempat yang baru untuk kita memberi bantuan untuk membimbing pelajar-pelajar yang memerlukannya. Okey. Jadi kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya untuk modul 4 dan harap kita jangan lupa ikuti modul yang akan datang nanti ya. Jumpa lagi semua pelajar. 同学们再见，下课了。